Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, share, komen. Lepas tu, panggillah semua-semua yang dikenali untuk join ke saya punya Telegram Game Borak Saham GBS, dan juga subscribe saya punya channel YouTube. Okay? Dan terima kasih bagi yang sudilah tengok video saya. Saya tak tahu siapa lah duk layan video saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita nak review counter macam biasa. Kita dah review minggu lepas AZRB kan. Jackson dah apa benda menatang lagi pun saya pun dah lupa. Tapi ini antara counter yang saya ingat sebab saya masuk. Okay. Okay. Dia ada sebab lah. Macam nanti saya cerita kenapa Jackson tu tak okey. Kenapa dia ni okey. Kan last week Jumaat kan dia spike macam ni. Saya kata lah macam-macam lah. Saya kata dia dah cross up. Dia dah start bullish. Bila dia start merobozo ataupun bullish engulfing, menandakan pertukaran trend. Dan dia duduk di atas semua line-line tu. Kan semua line gede-gede ni semua duduk bawah dia. So cantik lah. Kan saya kata cantik. Dan mungkin saya kata probability kalau bullish merobozo atau bullish engulfing, hari Isnin dia naik dulu, lepas tu dia turun. Sebab orang yang dah untung daripada hari Jumaat tu mestilah dia nak TP. Lepas tu saya kata dia boleh naik. Selalunya orang akan push dulu semaksimum yang dia boleh pada hari tu sebelum dia turun. Sebab apa? Ada orang yang masuk Friday rules, ada orang yang masuk BTST Jumaat. Dia nak untung dulu kan, yang dia ni berapa bit tu. Okay, tak apalah. Dan kita tanda lah dari segi T. Saya nak cerita pasal TOTO ni kan. Dekat GBS support dah ajar dah hari tu. Saya belajar dan saya ajar balik. Saya ada guru saya juga saham. Kalau tak saya nak refer kat siapa kan. Okay, saya dah terangkan semua benda Allah ni pun. Dia ada box trading macam ni. Kan box trading tu. So hari yang first, okay, hari yang first dia TO. Alright, kita expect dalam T4 dia naik ataupun macam ni. Tanda dia punya support. Okay, macam ni nak tanda support. Setiap candle dia ada support dan resistance. Setiap candle dia buat support resistance. Kalau macam ni, mana dia punya resistance? 230 dia punya pucuk di atas tu. Toncik dia 230. Highest dia pergi itu adalah resistance. Lowest dia pergi itu adalah support. Okey, tanda 210. Okey, tanda 210. Alright. Nak cerita dia, kita nak cari support. Resistance tu nanti dulu. Okey. The next day, hari ni hari Isnin, hari Selasa pun dia buat benda yang sama. Support kat situ juga 210. So dah ada dua kali mengatakan itulah support dia. 2 hari lah dia buat support kat situ. Okay, fine. Dan tak ada volume yang spike. Tak ada volume yang spike. Orang beli yang banyak-banyak masuk ada. Tak ada pada hari ni. Tak ada juga pada the next day, hari Rabu pun tak ada. Tak ada. Tapi dia still buat support yang sama 210. Siapa yang nak beli dah boleh beli pada petang hari Rabu. Sebab dia memang buat support kat situ je. Kalau buy on support. Dan saya ada bagi tahu pasal Pibo. Okay. Pibo tak kisahlah hang tarik kat mana, nanti hang boleh pusingkan balik sebenarnya. Okay, Pibo retracement Pibo retracement. Alright. Saya buat ke tepi. Ambil yang ni, candle yang contoh candle yang bullish engulfing dia buat kan. Sana. Kita buat dia tak ke tepi, jangan panjangkan ke tepi. Alright. Kat sinilah kita buat. Okay. Alright, dia jatuh dekat, nampak tak? Sini sikit. Okay. Dia jatuh dekat 210 dia buat support. Once dia reverse naik ke atas satu daripada Pibo tu, atas satu dekat 215 lah. Kalau dia naik atas sini, ada volume, masuk. Itulah cara saya. Sebab saya memang duk perhati dia. Kan kita dah bincang. Saya kata kalau asyik tak jadi je saya punya kajian, macam baik aku rehat kejap. Sebab apa hal kan. Dan of course saya akan masuk. Kan tak kena kaji tengok saja dah nampak ada peluang depan mata. Saya masuk. Okay, hari Khamis ni saya masuk. Lepas tu saya punya target kan kata untuk consistent profit
Alah, ada iklan apa pula? Oh, yalah, bakal-bakal mai lah. Ada iklan pula. Okey, lepas tu dia saya terganggu. Ada dengar tak kat sini? Dia ada buat iklan tu. Lori mai buat iklan. Apa benda entah. Wahai tau, sila datang benda. Okey, lepas tu nak cerita dia. Saya masuk pada hari Khamis tu sebab saya nampak ada volume spike dan dia naikkan dari reverse dan support pun saya dah tahu dekat 210. Okay, fine, saya masuk. Dan saya masuk. Every week kita target 5% je kan untuk consistent profit. Tapi penipu lah mestilah nak lebih. Cuma nak cerita, kalau betul orang yang disiplin jaga 5% every week dan sebulan 20% tu memang achievable. So kita akan jadi consistent profit. Okay? Masalahnya kita mesti nak lebih. Nak minggu ni banyak yang goreng macam Scalable sehari naik 200%. Within 2 days almost 400% ROI. Bukan kata 10%, 400%. Dan Minitech dan apa Pretasco dan banyak lagi lah konten yang buat gila-gila punya kenaikan tu. So semua orang pun nak ada dalam konten macam tu. Di mana duit ada, di situlah kita pergi. Betul tak? So tak ada masalah lah kita nak ambil peluang tu. Cuma kalau tak biasa dan nasyid rugi, hati-hatilah, ambil lah yang jalan mudah. Jalan mudah yang kita target 5% every week tu logik. 5% every week you can make buy either you punya swing macam ni kan, ataupun teknik Friday rules 3 to 5% je sebenarnya target tau. 3 to 5% je, tapi 3 hari je. Pada hari Jumaat, jual hari Selasa kan. Kalau dia maintain hari Isnin tu still orang nak beli. Kalau kata hari Isnin dah beli-beli tiba orang jual, kita jual je lah. Kalau kita dah dapat 3 atau 5%, cukup minggu tu. Pasal hari Jumaat pula tunggu. Itu untuk consistent profit salah satunya. Kedua, kita tengok macam ni. Dia dah buat TO spike, okay, tunggu dia return. Buat support kat mana, tunggu dia break up, boleh masuk. Ataupun buy on support, ataupun buy on reversal satu atas Pibo macam saya kata ni. Dengan kehadiran volume syarat dia kena ada volume lah. Kalau tak ada volume dia tak gerak lah harga. Kalau tak ada, orang tak minat, money tak ada kat situ. Kita trader nak cari duit duduk kat mana? Sebab kalau duit tak ada kat situ, kita pergi tak dapatlah duit. Betul tak? Tempat yang orang beli duit banyak kat situ. Saya pergi masuk tempat orang tengah beli. So masa cerita dia Exact Rebis saya dah kaji. Memang kita kaji sama-sama kan. Dan ada volume masuk dan elok dia river. Kenapa tak beli? Saya pun beli. Dan saya tipi ngam-ngam 240 dia turun. Macam saya ni jerung pula kan. Elok aku tipi jatuh. Dapat 9%. Okey, dapat 9% tu saya rasa dah cukup untuk saya. Orang lain mungkin nak lebih. Sebab saya katakan satu ni sebab dua. Maksudnya kita akan tipi area. Ingat tak tempat kita nak tipi area sini kan? 270 ke? Kat higher sini. Untuk swing. Kita akan dapat 20% kan kalau kita masuk hari tu. Kita akan target sini untuk swing. Cut loss dekat dia punya mother candle nak swing sampai kat 270 at least lah. Kita nak dia pergi situ dan saya rasa achievable. Siapa belum masuk, untuk short term ni mungkin dia pergi cari 250 kat sini. Mungkin next week dia pergi kat area sini. Lepas tu boleh cari peluang kalau dia return dekat area sini balik. Okay, dari segi market structure dan juga supply and demand, sini dia ada satu structure dia buat lower high. Kalau dia break up structure sini, selalunya dia akan retest balik dekat area demand. Demand dia kat sini. Okay, area sini demand. Demand dia daripada 210 hingga 220. Probability dia nak return balik tu ada. Dia naik dululah. Tapi kalau dia strong momentum, okay, strong momentum semua orang pakat beli, dia tak perlu nak return pun. Dia akan terus naik dululah. Dia pergi naik terus lah sampai 270. So, saya tak tahu yang mana satu. Anda katalah yang safe entry memang biar dia pergi 245 dulu, tengok apa reaksi harga. Kalau dia start reverse, carilah peluang entry ke area sini. Tapi anda katalah dia terus break up dan break up, you terpaksa buy and break up kalau ada volume. Break up lagi ada volume, beli. Break up beli kan. Maksudnya break up 250 ada volume masuk, beli kan. Ataupun ni sebenarnya dah boleh beli pun. Hari Jumaat tu
hari ni pun dah boleh hold, hari kedua boleh hold. Dia elok je pun. Dan boleh lagi dia nak naik sampai 235 ataupun dia pergi cari kat sini. Logik. Siapa yang beli tak ada masalah pun untuk TP bila dia hit 250 ke. Kalau dia tak bagi, andai kata dia pergi dekat area 245, 250 tu dia dah start jual, kita keluar. Yang pasang trailing stop tak apa. Follow kata 3 bit daripada harga semasa. Andai dia reverse, kita akan kena 3 bit bawah harga semasa tu, kita tak dapat highest lah. Kalau swing memang macam tu. Saat dulu saya pun buat macam tu, trail harga. Kalau yang jenis laju sangat, saya akan trail harga lah. Dan terlampau rancak. Contoh macam Scalper tu kan, dia terlampau laju. Boleh pakai trail harga. 3 bit harga naik lagi, kita ubah lagi kan. Boleh macam tu lah. Sebab dia terlampau laju, kita takut nanti dia patah balik, at least kita dah untung. Macam tu. Patah balik, tak adalah jatuh ke bawah, kita bye-bye, kita elok untung kan. Dan kita boleh sama-sama dengan dia naik. Selagi tak kena ambil harga kita ikut follow 3 bit, kita ubah ikut dia kan. Selagi dia tak ambil kita, selagi itulah kita dapat rate setinggi yang alam tu. Cerita dah ni saya tak rate sebab saya dah cukup untuk saya. Saya rasa cukup dah keuntungan 9%. Saya expect kalau 10% pun dah cukup bagus lah. Kalau sehari dah dapat banyak tu, I think it's enough for me. Tapi siapa yang jenis nak swing, boleh target sampai 245, 250 dulu. Probably kalau ada rejection, maksudnya orang start jual area 245, 250, nampak ada reject, orang jual, dia macam start nak jatuh. Okay, dekat time frame kecil nampak dah dia jatuh. Kan 15 minit nampak dia dah cross ke bawah. Jual dulu. Mungkin dia akan return area sini balik. Mungkin. Dia mari kat area 210, 220 balik. Probability macam tu lah kalau ikutkan breakout structure. Kan, test sini patah balik kan. Ni dia buat satu higher high, higher low. Higher high. Test sini. Jatuh balik, dia akan cari balik previous higher low. Kawasan dia tu lah. Yang dia dah breakout kat sini kan. 220, mungkin kat 220, mungkin kat 210. Area sini dia boleh datang balik return. Baik return. Saya tak tahulah. Saya tak berapa nak rajin. Tapi kalau ikut rajin nak tunggulah. Kod dia return. Kalau tak, you right dah lah. Berapa yang you dapat berapa bit ni. Dan tunggu breakout lagi. Okay, tengok keadaan. Saya tak boleh nak kata masuk. Tengok insting pada ketika itu. Kalau ada volume masuk spike, tengok 50 minit cantik. Dia weekly kan cantik, tak ada masalah tau konten ni. Weekly kan intraday kita dah tengok dah atas SMA 200, tak ada masalah. Konten cantik dan memang logik lah. Next tu area mana? 280 tau, kalau ikutkan yang weekly lah boleh bagi. Nampak tak dia punya ni harga breakout. Sustain atas 215. Kalau sustain atas 215, next resistance dia area sini. Ni area yang dia buat kepala ni satu, sini satu lagi. Area 255, 265 ni. Tu 290. Kalau weekly pun kita target dia macam tu lah. Kalau tak pun 123. Mana kita punya 3 yang kita tanda minggu lepas. Ni 3C kan. Kata C yang naik atas kan. Ada 30 sen, 330 tu. Lepas tu dia turun balik. 3 atas ni. Okey. Saya kata minggu lepas, dia mungkin overall adalah still dalam correction lagi. Nak jadi counter yang 1, 2, 3 ke atas tu, dia mesti pergi ke area sini kan. Kena breakout structure ni dulu. Barulah dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Selagi dia tak lepas yang structure lower high dia kat sini, dia adalah A, B, C ke atas saja. A, B, C. Wave dia still overall still dalam correction lah. Maksudnya sideways yang besar lah. Satu kotak yang besar. Sebenarnya belum lagi buat wave naik ke atas. Satu kotak yang besar ni kan. Sideways yang besar. Dekat weekly lah. Kita akan nampak dia sebenarnya satu sideways yang besar. Kalau dia nak naik, dia kena breakout structure yang ni. Dekat area 425 macam ni lah. Area sini lah. Bola dia akan jadi wave 3. Barulah dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Kalau dia tak breakout, dia hanyalah A, B, C. Mungkin dekat 350 tu saja. Faham So target tu tengok logik tak logik. Dia pecah tak pecah. Dia naik dengan momentum ke tak. Dia memang ada volume kan. Selama hari ni tak ada sangat volume ni. Daripada Mei 2021 tiba-tiba tahun ni
Dengan rancaknya start Jun dia bagi spike volume build up volume tu build up tu dibangunkan maksud volume tu bertambah kat sini, spike kat sini. Dulu dia pernah buat macam tu, ada spike dia naik macam ni kan. Dia naik macam ni. Banyak kat tu dia buat satu kenaikan lepas volume berkumpul. Sini tak berapa rancak lagi. Volume banyak. Orang yang beli banyak. Tapi harga tak berapa banyak lagi naik kan. Volume berkumpul maksudnya orang dah collect tu. So Jerome bila dia nak pergi sampai mana. So logiknya dia akan naik lah. Untuk swing. Boleh pergi lah. Boleh pergi. Ni. Ada sini A tu boleh pergi kan. A, B, C kan. A ni rasa insyaAllah boleh pergilah untuk swing. Cuma ni mungkin dia pergi A, B. Ni dia turun buat 1, 2, 3. Patah balik. Dan 1, 2, 3 naik ke atas lagi. Ni kan 1, 2, 3 balik. Macam tu lah pergerakan yang kita punya expectation. Nak masuk sebenarnya dah boleh masuk pun. Kan? Kalau ikutkan apa positif dia dah break up. Ingat tak dia punya box trading entry bila dia break up resistance tu. Yang hari pertama TO dia punya highest. Okay. So hari pertama TO kat mana? TO highest price dekat 220. So dia dah break up 220 maksudnya dah boleh entry. 220 dah boleh entry. So sekarang right je lah. Right je lah. Hari T3 tu dia dah break out. Dah memang boleh beli. Dan dah boleh swing. Tak ada selling apa-apa signal pun tak payah jual. Sebenarnya tak ada selling signal tak payah jual. Right je lah. Just stay atas semua line ni. Atas line merah. Atas line kuning. Atas line semua line. Tak ada sebab pun nak jual. Tapi saya jual. Sebab bagi saya cukup lah. Untuk saya dah cukup tu. Tapi untuk technical analysis dari chart. Tak ada sebab untuk jual. Tak ada signal sell langsung. Counter ni. Tak ada signal sell. Memang boleh swing lah. Okay. SRB je sebab cerita saya masuk. Dan saya bincang minggu lepas kan. Saya kata kalau counter saya kaji. Apa 4 Apa pun tak jadi. Memang hampir lah jadi. Boleh. Jackson kenapa tak jadi? Jackson saya tak masuk lah. Dah orang tak berminat Kalau orang minat pun saya masuk. Saya kena tengok ada where's the money goes. Okay. Kita bincang last week. Entry kita bila dia breakout harga. Dia mesti naik atas harga yang TO kan. So kita punya entry kenalah atas 285 kan. Atas 285 dengan kehadiran volume. Tak ada volume pun hari Isnin tu. Dengan merah menyala lagi. Orang membeli, orang tak membeli hari Isnin tu. Kenapa kita nak beli? Bila orang tak beli, kita kena semua duit masuk kat situ. Barulah harga kita boleh collect duit orang tu. Tak semua orang nak beli counter tu. Duit ada kat situ counter tu. So kita ambil, kita tumpang ambil lah. Bukanlah kita nak jadi jerung tu. Tumpang ambil sikit. 5%, takkan tak boleh. Kan? Sikit sangat tu. Kalau tu intraday, okay, 2 bit cukup. Kalau ada banyak duit, 1 bit dah cukup. Setiap hari 1 bit. Kan senang nak dapat untung tu. Kena dapat untung kalau counter betul lah. Pergi masuk counter meraban. Tak ada. Ni so dia tak ada Dan dia makan candle yang ni. So TO tu dah tak valid Dari segi TO dah tak valid counter ni sebab TO dia dah kena makan. Candle bullish ni dah kena makan dah. Tapi dari segi breakout counter still boleh lagi sebab dia punya support ada dekat 240. Kalau support yang previously pada hari Khamis adalah dekat 250. 1 bit baru dia turun. Kan kita nak jual 3 bit di bawah kan. Maksudnya kena bawah 240 baru kat loss. Ni, hak merah ni kan. Bawah ni baru kita kat loss. TP kita dekat 355. So steady lagi. Tak ada masalah pun masuk untuk swing kan. Kalau katalah beli on breakout apa-apa benda lah. Breakout ni kita beli juga. Nak juga hari Isnin tu beli 285. Lepas tu dia turun lantak kata tak apa. Tak apa dia turun sebab dia turun tak mengatasi mother candle Lepas tu ikutkan dia sama je macam ZRB tau. Pasal tak? Pada maksudnya kita tak masuk Isnin. Hari Selasa pun kita tak masuk. Rabu pun tak masuk. Hari Khamis dia kena reverse sebab dia dah buat support dekat 270. Okay. So next dia perlu macam ni. Next dia perlu naik satu atas dia punya ni kan.
Okay, dia buat support atas 270. So kalau dia naik atas 275 dengan volume spike, kita boleh bismillah. Tak berlaku volume spike tu. Sedangkan pada hari ni T1, T1, T2, T3, T4 tu jadi merah lagi, gap down lagi, pergi sentuh support yang ni. Lepas tu the next day dia siap turun lebih daripada support. Lepas tu buyer push balik. Dia harga di support sekarang tau, tempat demand area. Still macam nak kata, bukan totally out counter ni. Masih lagi dalam game lah. Masih lagi menarik counter ni. Walaupun dia jatuh, dia still menarik. Dia jatuh kat bahagian ni, bahagian demand. Okay, sebab dia nampak breakout. Minggu lepas kan kita nampak dia semua nak point up. Tiba-tiba dia reverse kan. Tapi dia still valid lagi. Sebab dia ada dia belum kena cut loss satu lah, stop loss kita. Lepas tu dia pergi kat area support dia. Cumanya kena, kalau macam ni dia kena naik balik atas 260 dengan spike. Macam ni spike, ada volume. Kalau kita nampak hari Isnin volume masuk membeli kat Jackson, okey, boleh dipertimbangkan masuk atas 260, 265. Okey, tambah dia pernah buat support 270, beli atas 270 ke 275 dan right. Bila kita masuk atas 275, 270, kita cari support terdekat dia, echo dia buat kat mana. Alamak, salah tanda. Ni kena naik lah, bukan kat sini lah. Support kita akan jadi lebih atas dan kita punya ni pun akan berubah lah. Ini saya target besar kan. Target sampai 4% hari tu. Target sampai ganjaran 2. Okay. Nanti ubah tau, kalau kata kita masuk harga atas, kena ubah itu punya cut loss, stop loss level kita tu lah. Stop loss level kita dengan risk and reward. Risiko berapa nak tanggung dengan reward berapa. Saya still positif dengan ni sebab dia ada buat bentuk cup and handle. Okay, tepat ni dia punya pending VO. Alright. Kalau kata nak turun, saya rasa terlampau kejam dia nak cari balik kat sini. Walau macam mana pun dia akan naik juga. Katalah dia turun sampai ke bawah pun, dia akan naik. Sebab dia ada satu buat shape macam ni, bagi saya lah. Dia akan cuba naik juga. Dan counter Jackson ni, counter gorengan jeruk. Saya tak rasa jeruk nak rugi. Jeruk dah masuk, takkan jeruk tak nak apa-apa dekat counter ni. So tunggu je lah. Dia dah cuba nak break out down trendline weekly pun. Tunggu je lah Tunggu volume masuk. Orang minat beli masuk, duit ada kat situ, kita tumpang. Ini cerita lama lah. Tahun pula. Minggu lepas semua cerita pasal healthcare. Pasal hari Jumaat dia pullback, indeks kita pullback, healthcare pullback. Healthcare dia pullback dekat tempat dia breakout. Ni dia punya resistance. Dia jadi support. Bila dah breakout dia jadi support kan. Dia dah naik elok lah ni. Okay, dia siap breakout cantik tu. Nanti dia mari balik return. Okay, logik sebab kat sini ni kalau kita dapat counter yang sebiji macam indeks dia sama comel. Dia breakout, so dan the next day dia naik lagi tinggi. Kan 2 hari betul-betul dia naik dengan tingginya. So counter macam ni, kalau ada structure yang macam ni memang cantik lah. So dia turun sini pun saya rasa dia still okay sebab dia duduk dekat RBS. Okay, dia duduk dekat RBS je. Kalau tengok tepi pun, kita tarik tepi pun ada tempat dia punya previously dia cuba nak buat support tapi bocor kan. Dia try test balik dan jatuh. So dia ada tempat resistance kuat. Sekarang resistance tu dia berjaya pecah, dia jadi support. Kalau tengok yang atas ni, ada satu resistance ni, maksudnya ngam-ngam di atas yang previous high kat sini kan. Ni kan higher low, higher high, higher low, higher high sini. Dia touch dan dia jatuh. Tapi dia ada satu support dekat area yang previously dia break up. Dia masuk dalam support zone tu. Kalau dia bocor sini tak menarik lah. Kalau dia still dindong-dindong, cantik healthcare ni. Saya tengok next week. Biasalah dia dah naik, banyak dia naik. So dia kena rehat lah. Lagi counter
energy dia start buat breakout. Okay, breakout. Next dia kena cari area sini pula lah. Dan dia kena breakout. Energy. Dia dah buat start reversal lah. Selalu kalau minyak-minyak ni sebab perang, tak nak minyak sikit, demand tinggi. Ni dah point up, sini pun hijau dan dah bullish. So macam siapa yang beli dayang kan, untuk ni hari Jumaat main, okey je lah. Sebab dia baru saja, indeks dia pun baru saja breakout. Sama-sama breakout. Kalau ikut swing macam dayang kan, kita buy yang breakout. Okay, ni support kita candle yang lowest previous tu. So 142, bawah 142 kena cut loss. TP 2 kali ganda. Okay. TP swing dayang. TP swing TP swing RM1.85 swing. Tapi kalau kita jenis short term, ambil lah 5%, 10%. Cukup lah seminggu dapat 5%, 10% cukup lah. Kalau seminggu tu maksudnya sehari dah dapat, dah lah. Sebenarnya trade kita hari minggu tu dah tamat. Tapi saya masuk AirCare juga dan saya untung lagi. Of course saya pun masuk kat counter lain. Mana-mana counter yang nampak ada potensi, masuk je lah. Sebab kita kaji ni, market tak gerak. Lepas tu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu kita tahu sektor mana tengah trending. Kita tak tahu kan. Sekarang kita nampak macam okay, index energy ada potential kan. Kita nampak macam tu. Tapi kita tak tahu hari Isnin, Selasa, Rabu tu dia nak goreng apa. So kena alert apa tengah trending, sektor mana tengah trending. Kalau healthcare tengah trending, masuklah counter healthcare. Kalau energy tengah trending, masuklah counter energy. Carilah bajet yang kita sesuai dengan counter yang harga macam mana, yang chart dia cantik. Janganlah chart dia buruk kita pergi masuk. Okay. Ada orang tanya pasal Icon ni. Icon memang kena dengan dia punya sektor. Lepas tu dia ada catalyst. Counter je tu cantik tu. Maksudnya dia dapat supply deal. Lepas tu dia banyak orang acquire kan. Saya kata alert dengan counter yang banyak orang acquire. Orang beli share tu kan. Beli share tu bagus lah counter tu. So logik untuk dia naik. Bila kita jumpa counter yang ada beberapa faktor untuk dia naik dan chart pun cantik, bismillah je lah. Macam ni kan, hari Jumaat tak cantik lah. Tapi dia breakout yang ni. Lepas tu dari segi indikator, dia start bersilang kat sini. Lepas tu dia naik atas semua line tau. Maksudnya atas 20, atas 50, atas 100, atas 200. Maksudnya dia mengatasi harga seminggu, mengatasi harga sebulan, mengatasi harga 3 bulan, mengatasi harga 6 bulan, mengatasi harga setahun pun dia mengatasi. Counter tu uptrend. Icon dia buat uptrend. So logik lah counter yang uptrend dia naik. Kalau counter downtrend, logik lah dia turun. Counter sideways, logik lah dia naik, start turun, start naik sebab dia sideways. Kan dia up down. Up down macam ni. Apa dia? Buat apa betul? Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Tapi kalau dia tengah uptrend, dia naik bukit, dia turun sikit je. Maksudnya dia buat zigzag tau. Zigzag naik turun tu. Yang ni dia macam terpantul kat dinding. Naik, dia tak pergi mana-mana pun kalau sideways. Situ je main harga. Dindong. Apa yang nak panggil Kasi kata naik turun. Kata sambung pula. Ni macam naik tangga. Yang ni halangan. Macam lompat berpagar. Tunggu. Tak ke mana-mana. Sideways. Okay. Dan dia punya tengok line-line dia ni. Dia tak melepasi. Yang line biru tu kan mid BB kan. Tak melepasi mid BB kan 20. Untuk sebulan, harga sebulan dia tak biar melintasi. Lepas tu ada ke cross up? Tak berlaku cross up kat area sini tau. Cross up berlaku kat sini. Semua beratur elok. Dia break up dengan semua line ni tengok mencapak.
Lepas tu dia breakout lagi, dia go up trend. Lepas tu dia ada catalyst. Tapi kat sini dia tak berjaya breakout. Okay, ni kan kalau breakout kita beli, sini breakout kita beli, ni kita breakout kita nak beli, tapi dia tak lepas dan dia jual. Jual lah. Kalau kita dah terbeli, kena jual lah, sebab dia tak berjaya. Breakout dia tak mampu, tak solid breakout. Orang tak minat sangat. Orang dah nak TP sebab mungkin dia dah 1, 2, 3, 4 candle naik dah. Dia rehat. Ni satu. Ini pun dia naik 1, 2, 3 je. Satu, ni rehat, naik balik, 2, turun. So dia mungkin buat structure bentuk yang sama. So next time dia kena breakout balik yang ni lah, area sini. Area ni 690 dengan 70 highest. Ada line tag kat sini, dia pernah test ni. Dia kena breakout 690 baru dia akan tujah naik ke atas. Selagi dia tak breakout 70 sen selagi dia tak breakout 70 sen sebenarnya tak boleh masuk. Kalau kita nak counter tu ada momentum. Sebab dia tak breakout, dia tak boleh pergi lah. Kecuali yang kita nampak hari Isnin, ni kan dia ada support. Candle ni support dia kat sini kan. Katalah Isnin support dia buat kat sini kak, Selasa dia buat support kat sini kak. Lepas tu dia reverse naik atas satu daripada Pibo ke ataupun gun ke. Kalau kita buka gun, dia naik satu berharga ni kan dekat 690, kita dah boleh belilah. Kalau kata hari Isnin dia buat support sini, Selasa buat support sini, Rabu kalau dia pergi naik atas 690 dah boleh signal buy lah kan. Kalau ada volume yang padu spike. Nak cerita dia, counter kita kena tengok kat jenis counter kita naik. Kita naik beli, counter sedang menaik, InsyaAllah dia akan lagi. Counter yang buat uptrend, InsyaAllah dia akan teruskan buat uptrend lah. Sampai dibuktikan dia dah tak nak naik, dia dah start reverse ke bawah. Dibuktikan dia counter dah patah trend. Selagi tak ada bukti trend tu patah, dia adalah counter uptrend. Sekarang ni counter ni uptrend, tak ada apa-apa yang patah. Dia tak patah pun, dia punya seminggu, dia punya 2 minggu tak patah, dia punya sebulan tak patah, dia punya 3 bulan tak patah, dia punya berapa tadi, 3 bulan, 6 bulan 6 bulan dan juga setahun SMA 200 tak patah, dia uptrend. Kalau memang atas SMA 200 memang solid uptrend lah. Untuk maksudnya sudah masa setahun dia counter uptrend, dalam masa 6 bulan dia counter uptrend, dalam masa 3 bulan counter uptrend, dalam masa sebulan dia counter uptrend, dalam masa 2 minggu dia counter uptrend, dalam masa seminggu dia counter uptrend. Tak ada pun kata downtrend, tak ada langsung lagi untuk mengatakan dia tu habis dah momentum. Tak ada. Dia still solid untuk buat uptrend. Cumanya dia pullback sebab dia dah naik beberapa hari. Jauh mana dia pullback, we don't know. Tapi counter tu tetaplah counter uptrend icon ni. Nak kena pilih counter tu, kena tengok lah beberapa faktor. Kalau ada catalyst, macam Palma sebab dia ada catalyst kan. Catalyst keluar kata nak inject booster untuk orang COVID. So dia naik lah. Sebab dia ada, walaupun indeks pada hari Jumaat tu, indeks healthcare jatuh, tapi dia boleh lawan arus. Dia boleh lawan, maksudnya walaupun sektor dia tengah merah, dia lawan arus sebab dia ada catalyst yang kuat dan dia breakout SMA 200. Dia naik atas 50, dia naik atas 100. So dia naik je lah. Counter yang very strong momentum dengan volume masuk. Okay. Seterusnya kita tengok lagi adakah dia mampu meneruskan kenaikan. Kalau ikutkan yang latest ni, yang dia ni lah akan jadi TO kalau ikut latest lah, sebab dia ada volume kan. Sini kurang volume, sini ada volume. Kita kata box trading, kita bolehlah tanda kat sini. Atas tu dia punya resistance, ni bawah support. Okay, tengoklah nanti dia turun sampai mana. Dia tak boleh makan candle ni. Kalau tak jadi, tak balik-balik kita punya TO lah. Kalau dia turun 3/4 kan, 3/4 macam ni kan, nak habis candle tapi tak habis lagi. Okey lagi counter tu. Dia merah sampai sini kan. Okey lagi counter tu. Kalau dia turun separuh lagi lah okey. Kan dia turun separuh candle macam sekarang lah, separuh. Daripada kenaikan dia, ni kenaikan tu separuh okey. Okey. Dia turun 1/3. Lagi lah okey. Sini kan.
1/4 sorry. Sini dia turun. Sampai 445 naik 430. Ada 430 dia turun lagi baik. Macam ni, tunggulah dia naik balik. Tunggu dia naik balik baru beli. Ataupun dia buat support hari Isnin dia jatuh. Selasa dia jatuh support yang sama. Okey, kita boleh buy on support. Kalau dia jenis player beli on reversal, tunggu dia naik atas satu daripada Fibo. Contoh kita tarik Fibo sini sampai sini. Okey, tak tahulah dia nak buat support kat mana. Sekarang dia buat support kat 410. Okey, beli bila dia naik atas 420 lah. Kalau dia buat reversal dengan spike volume, boleh beli ya. Kalau dia turun lagi, biar. Kata dah dia turun sampai 390. Dia kena reverse naik atas 40 sen dengan volume, baru kita beli. Kalau yang buy on reversal. Kalau hari-hari dia buat aja support kat 390, boleh buy on support dekat area 390. Q lah kat harga situ sebab dia nampak support hari Isnin dia buat kat support situ yang dia merah-merah 445 jatuh dia buat support kat sini, dia rebound. Dia buat W lah. Kalau kita buat line chart, nampak dia buat W. W pula V, sorry. Ni support. Pak. Kita nampak dia buat support tajam dan kita beli je lah. Buy on support. Kalau buy breakout, kena tunggu breakout 445 nanti baru beli. Beli target 465 macam tu. Untuk short lah. Alright. Ataupun garis yang sebelah-sebelah dia. Sini, previously dia naik sampai situ, dia jatuh. So dia akan try test balik 460. Previously, kalau dia breakout 460, previously dia naik area sini. Area sini dan dia jatuh. So, boleh TP 50%. Jadi di tempat-tempat dia, okey, katalah dia naik atas 430, masuk TP 460. Okey, tunggu lagi dia break up 460, masuk TP 50%. Macam itulah step kita, step by step. Mana beli, jual, beli, jual, beli, jual. Yang tak nak ride lama, tak nak pending lama, takut nanti dia naik turun. Kita nak masuk counter lain kan, yang ada peluang kan. Tunggulah. Bila dia break up, beli TP. Dan seterusnya, breakout sini, beli sini, beli sini, jual kat sini, beli balik bila breakout, jual kat sini pula, dan seterusnya, beli jual. Kalau yang jenis hold, okay, masuk bila dia dah sustain support kat mana-mana. Nanti kena tengok dia buat support kat mana. Hari ni kita tak nampak lagi support dia kat mana. Untuk ni kita nampak dia support kotak dia yang ni je. Ini je support yang kita nampak buat masa sekarang dekat 3. Sebab kita bawa ada satu candle reference untuk hari Isnin tu, kita ada satu je candle reference kita lah. Which is support dia 375. Alright, so hari Isnin kena tutup dulu untuk tahu dia buat support kat mana. Kecuali hari Isnin volume padu. Naik atas 420 dengan volume. Okay, lepas tu dia duduk naik 430. Lepas tu dia break up 445, kita kata nak masuk untuk intraday. Boleh je lah. Kan? Dia punya intraday 1 to 1. Risiko dia sama. Nak untung 100, kena willing tu rugi 100. Nak untung 200, kena willing rugi 200 lah. Kena sanggup rugi. Kalau nak untung 500, kena sanggup rugi 500. Macam tu. Dia 1 to 1. Risk reward dia satu-satu. Dia bukan macam swing risiko kecil, untung besar. Tapi intraday, rugi dan untung tu sama. Kalau kita tak sanggup hadap rugi tu, kita tak boleh beli counter tu. Maksudnya kalau kita nak untung 500, kita tak sanggup nak tanggung rugi 500, kita tak boleh beli. Kita nak untung 500 tapi kita tak sanggup rugi 500. Kita nak untung 300, kita tak sanggup rugi 300. Ini saya kata untuk average people lah. Bukan saya kata yang geng bermodal besar akan masuk 30,000, 50,000. Kebanyakan saya masuk ke geng yang intraday, yang grup-grup yang intraday. Wow, memang modal mereka 30,000, 50,000. Mereka tak masuk sikit-sikit. So no wonder lah dia hanya 1 bit, 2 bit, 3 bit. Dan tu dia masuk banyak counter tu sebab ada counter tu ada momentum, ada duit kat mana kat situ dia masuk. Apa saja yang counter tengah trending, dia masuk. Tak dia ambil untung. Dia tak tunggu lama. Dia asal untung dia ambil, asal untung dia ambil, asal untung dia ambil. Ambil. So depa sehari dah boleh untung. Banyak untung, ada yang untung 20,000. Cikai-cikai untuk 2,000 sehari, 1,000 sehari kan. Tu cikai-cikai tu. Tapi kita nak kata yang GPS biasa-biasa sebab yang ada PM saya tengok okey. Maksudnya modal dia tak banyak mana. Keuntungan dia mungkin dia nak 200-300 je. Okey, fine. Kalau you nak untung 300 dan achievable, bukan kata tak boleh tau. Memang boleh dapat 300 tu. Tapi sanggup tak nak rugi 300?
Kalau kata jawapan dia ya, sanggup rugi 300, then boleh intraday. Kalau tak sanggup, kena swing. Sebab swing je kita boleh letak risk reward tu, reward 2 kali ganda, keuntungan 2 kali ganda, rugi 1 kali je. Maksudnya kalau nak untung 300, kerugian kita 100 je. Faham tak? Kalau you rasa you tak mampu nak tanggung risiko tinggi, tak boleh intraday lah. Tertambahnya scalping, lagilah risiko gila-gila kau. Kena betul-betul disiplin. Sebab tu kalau tak, dia akan rugi kau. Macam counter yang jenis laju, contoh macam scalper nak rempit, okay fine, you kena ready untuk cut loss. Sebab yang tu kan, kalau counter yang laju, nak rempit counter laju, ambil time frame macam 5 minit. Sebab dia laju, kita tak boleh nak terlepas dia. Contoh yang ni kita tak terkejar macam yang ni, okay, kalau kita nampak yang saya tak rasalah orang alert sangat masa mula-mula ni. Kalau tak, akan nampak dah support kat dia buat kat sini, dia break out, kita boleh beli terus lah kat area sini 125, ataupun kalau kita break up candle ni yang highest tu, kita akan beli 125 ke atas, which is dia tak rasa orang perasan. Jika tak perasan, counter dan momentum, tengok 5 minit, tunggu dia betul-betul pullback. Macam ni confirm pullback merah-merah, okay fine. Mana support dia buat? Okay, ni last support dia buat. Okay, kita tarik lah. Tarik bibo. Dia mesti kena naik atas satu. Contoh sini kan, 115, kita kena beli 175 lah. Okay, kita beli 175. Tapi kalau kita perasan kat sini, berperasan dia tengah buat support area 175, kita tahu dah boleh terus entry 175 sebab buy on support, ataupun tunggu dia breakout 20%. So you dapat lah 235 kan. Sini resistance, so you boleh beli kat 2%, TP 235, ataupun pasang trailing stop buat counter tu laju 2-3 bit bawah. Harga semasa kita follow. Harga naik kita ni lagi. Macam tu lah kalau counter yang laju, ambil 5 minit je kan, 5 minit je kita punya rempit. Sama jugalah, cross up beli, cross down tunggu dulu. Maksudnya okay, kalau cross down kita nak jual lah, tapi kalau kita tak masuk, tunggu dulu, tunggu dia cross up balik area sini, baru boleh beli kan. Dia buat lower high kan ni, previously dia break up lower high tu, dia berjaya break up, kita boleh beli. Ni ada GC semua. So tapi tak untung je, tak apa banyak lah. Kenapa candle saya hilang? Tinggal apa dia jadi? Kau boleh hilang-hilang, orang nak tunjuk. Ni kan dia ada tanda, ada sistem macam ni, yang dot-dot ni kan, breakout boleh beli, breakout boleh beli. Ni dia buat support kan, dia akan auto tanda lah support tu. Ni resistance, breakout boleh beli. Lepas tu dah ada sampai dia punya 52 week high dah. Jatuh, tak berjaya lepas. Banyak kali dia test tak berjaya. Ni dia ada buat line start 240. Dan dia kena stable di atas 235, sebab 235 tu adalah SMA 200. Volume ada balik ni. So dia mungkin akan naik balik. Tak apalah. Kita tanda siap-siap kan, macam sini. Dia kena break out area sini, fine. Okay, ni kita tanda pula yang besar pula. Satu swing kan, kata kita nak ambil satu swing high, ni low dia, high yang satu swing yang terdekat lah. Tanda je lah. So boleh beli bila harga naik atas 250, TP 275. Macam tu lah cara dia kan. Kita beli satu daripada atas harga lah, takut dia tipu-tipu je naik kan. Tunggu dia break up 250, TP 275. Break up 275 kan. Kalau kata kita dah TP kat sini, tunggu jangan dia break up lagi 275, ada volume spike macam ni kan, volume padu-padu masuk, orang nak beli lagi, masuk balik TP 310. Okay, next keluar, break up lagi, beli. TP ni kecil sangat kat sini. Selalu orang akan TP kat mana? 181,
618. So maksud tempat orang TP sini selalunya lah kan. Sini dan juga 225. Pibo lah 0.618, 61.8%. Ni 100%, ni 161.8%. Okey. Tempat-tempat area OTP. So sini bila dia naik balik atas 250, kita suspek suspek pula. Suspek macam buat jenayah pula. Expect dia pergi 275. Alright, tu 5 minit kita nak rempit sebab dia laju. Kalau terlaju kan, sini mampus lah. Kalau ikutkan ni dia buat flat pattern tau. Buang semua lukisan. Flat pattern ni naik. Ni dia area resistance dia lah. Sini kan, support dia kan. Kalau dia break up, dia akan naik sama macam ni. Mana dia nak panah ni? Masya Allah, Masya Allah. Dia punya kenaikan dia akan sama. Buat volume ni, pergi MA ni, buat tanda lah color apa yang nak tandakan. So kalau average sebulan punya volume, dia atasi so counter tu memang ada momentum. Cumanya dari segi ni kita tengok dia perlu breakout volume macam ni lah, macam trend line kalau kita tanda dia kena breakout volume ni, kena padu juga masuk. Macam sini ke breakout atas ni boleh lah, dia breakout volume pun breakout, boleh consider belilah kan. Ni kan volume atas dia, lepas tu dia tengah buat downtrend lah volume. Maksudnya orang yang jual tak ramai pun, orang yang beli ramai, yang jual sikit je. Ni volume tu turun sideways. So okay, kalau kata dia duduk sideways tapi volume canak-canak, nampak orang duk jual, tak okay. Dia akan jadi downtrend. Tapi kalau macam ni, still positif, dia boleh naik lagi. Sebab dia spike, rasa volume mengering. Kalau dia spike lagi volume, dia pecah dengan volume, dia boleh naik lagi sampai 40 sen ke atas. Kalau dia betul-betul buat flat pattern lah. Okay, tak tahulah dia buat flat pattern ke apa. Ambil 8 minit. Sebab apa counter ni terlampau laju. Kalau dia pergi macam sama dia buat perang last week, memang kena ambil time frame kecil. Time frame 15 minit. Saya tengok kalau selalu-selalu kan saya guna 15 minit kan. Tengok pada keadaan. Kalau intraday biasa 15 minit je. Cuma kalau terlampau laju kita guna 5 minit. Dia breakout juga ni. Breakout. Ini apa? Ascending triangle kan? Ascending triangle. Kalau dekat time frame daily nampak dia buat flat pattern. Kalau kat time frame 15 minit nampak dia buat ascending triangle. Kena breakout dia akan naik. Sama juga, semua menunjukkan positif dan dia boleh naik. Positif yang dia boleh naik. Area tu jugalah. Sebab ni pole dia tiang kenaikan, turun, dan kita expect dia boleh naik lah. 16 minit ada GC. Tapi kena breakout dia punya line tag dulu. Line tag dekat 240, kena breakout 240, ada volume spike. Bismillah lah. Dia punya dari segi susunan pun start nak cross up. Dia beratur dekat mid BB. Okay, fine. Mesti ada momentum. Counter yang ada momentum, dia bertahan area mid BB dan juga 50. Ni 50. Ni area 20. So harga stable kat 50 dan 20, dia memang boleh dikatakan counter tu still uptrend, still ada momentum, still boleh ride. Counter uptrend. Counter uptrend, no? Stable, still menarik. Kalau dia nak goreng lagi, next week boleh goreng lagi. Tengok je lah, 15 minit pun boleh chart 15 minit. Taklah lambat mana pun. Sebab nampak kan, senang nak nampak 15 minit candle nak breakout. 5 minit kalau kita macam tak kita gatal tangan masuk kantor lain, tak perasan pula dia ni pula bergerak.
Lepas tu baru kalut masuk. Okay, ambil 5 minit. Ada tak dia buat penurunan? Okay, tanda support dia kat mana? Dia mesti naik 1 bit atas, ataupun dia beberapa support dia buat kan. Beberapa support kuat yang dia buat macam ni kan. Beberapa support kuat yang dia buat tanda. Maksudnya once dia naik dia kita tahu support dia kat situ. Dia dah rebound. Dia support. Dia dah buat support. Ni ada 2 support dia buat kan. Ni support 1 dia reject. Okay, fine. Ni another support. Lepas tu dia break up candle yang dia buat panjang ni. Dia break up, boleh beli terus lah. Ataupun tarik fibo lah. Tarik fibo senang lagi. Nampak satu atas daripada 1 fibo kan. Atas daripada 1 fibo tu dah boleh entry. Contoh lah maksudnya. Okay, area atas 260 dah boleh masuk. Atas 175 ni support 175. Ni atas 260 dah boleh masuk. Ikutlah mana-mana yang kita tarik tu. Tak ada masalah sangat. Tarik fibo ke mana pun. Yang ni nampak tu sebagai kita punya reference. Support resistance kat mana. Sebab kita kadang tak tahu support resistance. Kita buat benda tu sebagai okay, kita ada reference. Kalau dia tak jadi, dia bocor sini, kita kena keluar. So kita nak TP bila dia net resistance. Kita nak masuk lepas dia breakout. Macam tu lah. Nak tengok dia breakout tu kat mana. Okay, lagi counter next week. Saya nak tengok 52 week high tu. Okay, nak bagi contoh 52 week high. Tengok spring ke, nak tengok spring cantik tau. Ni kan dia dah buat macam tadi juga. Apa benda kita panggil? Chart pattern lah. Pattern yang sama kan. Yang dia kena break up dan dia akan buat kenaikan. Yang ni nampak dia macam ni. Flat pattern jugalah saya nampak. Saya suka nampak flat pattern juga. Sebab kalau counter tengah momentum laju, mesti ada flat pattern kat situ. So mungkin dia boleh pergi 285. Okay, itu 5 minit punya cerita. 15 minit 15 minit nampak dia buat apa. Dia hampir nak break out dia punya resistance tu. Kalau ikutkan memang dah boleh beli dah ya. Memang boleh beli sangat lah. Nampak dia boleh pergi. Daripada dia counter yang very very high momentum sebab 52 week high. Dia break out dia punya resistance yang sebelum ni. Dan dia adalah 52 week high. Okay, counter 52 week high ni counter yang Jerome suka. Dan selalu dia masuk banyak tau. Dia masuk banyak dan dia akan goreng lah. Kalau orang yang masuk 52 high Friday rules, dia expect 3 hingga 5%. Dia hari Isnin, selalunya hari Isnin lah naik. Hari Selasa tu dia jual. Kalau momentum ada lagi pada hari Isnin, dia biar je dia ride dulu. Hari Selasa untuk sell lah. Untuk Friday rules punya 3 hari kan. Dan Jumaat beli. Isnin tengok ada momentum lagi tak. Kalau tak ada momentum kena keluar. Kalau still ada momentum, okay ride. Hari Selasa kena keluar 3 hari je. Okay. So ini counter-counter 3 hari. Mungkin sebabkan dia counter 3 hari, so kita short term. Maksudnya memang boleh target betul lah counter visitor high tu. Sebab dia main Isnin Selasa je kan. So counter ni counter Isnin Selasa kita spring. Counter Sunway. Sunway. Okay, kita punya target area macam saya kata tadi lah. Tempat-tempat kita target. Satu, dia pergi tak lepas lah. Ini tempat dia lah ni, tempat-tempat dia. Okay, tak apalah ni sini dia pergi dari sini kan. Kalau kita beli kat bawah dia tengah reversal tu, kita akan TP sini. And then break up balik kat sini. TP ada sini. Lepas tu tunggu dia break up, TP sini.
Kalau ikutkan ni dia buat macam double bottom pada. Ini saya nak cerita pasal break of structure. Ini dia buat high, lower high. Okay. Dia buat lower low. Di sini lower low. Lepas sini dia buat higher high. Bila dia dah buat higher high, dia akan cari turun bawah untuk buat higher low. Yang kita akan masuk bila dia buat higher low. Yang saya cerita pasal AZRB tadi tu, dia dah buat higher high. Higher low tak buat lagi. Higher low yang untuk kita masuk demand area kan. Ni sini demand area dia lah. Sini dia punya breakout of structure, BOS kan. Ni breakout of structure. Ni dia berjaya breakout structure ni. Structure yang sebelah ni berjaya breakout kat sini. Dan dia return. Bila dia return tu, kita boleh beli. Itu orang yang supply and demand lah. Dia tunggu je mari balik kat sini. Reverse, masuk. So dia mungkin beli kat RM1.94 sen. Kalau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau kenaikan dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan. Kenaikan dia 1 naik, turun 2, 3 naik, 1 ni akan jadi 1 balik. Repeat kan ni 1, 2, 3. So ni akan jadi 1 naik, 1 turun turun 2, naik 3. So dia akan jadi lepas naik, turun balik kan. Turun balik dari sini kan. Sebab dia ada buat lower high kat sini. So situ ada satu lagi demand area lah. Ni lower high ni dia berjaya breakout. Dia tak return balik lagi. Kalau yang orang jenis buy on return lah. Ada tempat boleh sauk. Kalau dia return, dia rebound kan. Dia return macam ni kan. Dia buat rebound jatuh dan dia rebound kat situ kan. Dia buat support betul lah tu. Tempat tu dah jadi demand area. Kalau dia return, lepas tu tak jadi support pun jatuh lagi, tak jadi lah. Maksudnya dia pergi demand bawah. Dia pergi area bawah ni. Ni cerita dia balik betul. Dia ikut yang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau sini pun 1, 2, 3. Baik kita tanda bagi nampak sikit. Ni tempat demand mana hijau hijau terang. Tak jadi pula. Sini. Okey. Tempat-tempat demand kita lah. Ini ada demand kecil kat sini. Dia breakout saja. Tapi tak tahu dia nak return kat mana. Sini ke kita boleh tanda kat sini. Kalau kata di sini, dia start beratur je. Dan dia breakout, boleh masuk balik. Sebab sekarang nak kata counter somewhere ni sebenarnya, kalau 52 week high, dia dah masuk. Volume tinggi. Spike. Dia akan masuk dan katalah 5% kan. Kita tengok sikit 5%. Apple kan bajet 5%. Oh, harga berapa dia beli waktu tutup kan. Makin nak tutup. So dia ni 5%, 3% ataupun 5%. Kalau 3% dia akan TP ada RM2.12 tu lah. 5% 5% memang ada 141. Okey, RM2.16. Kita tengok. Maksudnya siapa yang nak masuk hari Isnin tu kan, nak jual Selasa tu, so ada peluang lah nak TP ke area sini. Yang nak cepat, yang nak intraday untuk hari Isnin, ambil lah counter 52 high, ikut follow sekali orang Friday Rose. Siapa lagi? 52 high. Breakout. Okey, tempat breakout semua akan jadi tempat demand balik. Tempat breakout kan. Ni pun dia dah breakout ni. Ni pun jadi demand. Adakah dia turun ke sini ataupun dia turun kat sini?
Kena nak tahu dia turun sampai situ je, dia mesti ada buat macam ni kan, dia beratur kan. Maksudnya kat situ je lah tempat dia. Macam ni kan, dia beratur. Turun, beratur kat sini je. Dia tak turun sampai bawah yang dia breakout ni. Kemudian baru dia turun lah. Maksudnya lambat nak tunggu. So yang untuk yang orang nak cepat-cepat ni kat sini je dah, support yang terdekat. Next support sini. Yang nak masuk, dia reverse. Kalau tak, sebenarnya orang hari Jumaat dah masuk. So katalah dia nak ambil 3% dia harga. Di sini lah. Kena tengok lah. Dah achieve 3% tu, maksudnya orang tu mungkin kalau ada sell, maksudnya mereka tu dah keluar. Kalau mereka tu dah keluar, jangan hold lagi lah. Kita nak sikit-sikit je kan, kalau yang intraday. 5%. Okay. Kalau ikut yang swing, pakai extension Fibo kena ada satu high and low. Dia 3 point low, high low lah. Low, high low. Dia ada satu swing yang kita nampak naik turun dengan jelas ni. So ni ada satu, dia memang kat bawah tu ada. Kita nak yang terdekat. Yang terdekat yang ni, yang obvious nampak dia buat naik, turun, lepas tu dia naik kan. So kita nak tahu kat mana boleh TP. Pasang yang extension, ambil yang paling low dia pergi, high dia pergi sebelum ni, dan low dia turun sebelum ni. 1, 2, 3 ni masih tanda path. Gaya. Bagi orang nampak tarik dia tu. Nampak kan? Ni high and low lah. Low kat sini lah sebenarnya. Tapi nak bagi nampak harga tu, saya tarik lah ke tepi. So TP terdekat 168 ni. Takkanlah nak TP dekat tu. So kita expect dia pergi. Kalau ikutkan next adalah 18 lah. Kalau MSM ni kuat, dia boleh pergi sampai situ lah. Katalah ada catalyst hari pagi-pagi ataupun esok hari Ahad kan. Kan ada yang weekend punya di edge tu. Ataupun hari Isnin morning brief tu kan. So tengok ada tak cerita pasal MSM dapat kontrak ke, ataupun gula nak naik harga ke apa ke. Maksud kalau gula nak naik harga, kita boleh expect dia boleh pergi lah next ni kat sini. Maksudnya dalam 9% kita boleh dapat. Tapi kalau tak ada cerita apa-apa, tengok ada breakout tak? Ada 17 tu, 167 sorry, 167 168. Dia breakout 168 tak? Sebab mereka ni ada kat dalam tau. Orang Friday Rose tengah ada counter MSM ni. Dia nak untung banyak mana. Sebab dia baru beli. Dia beli petang nak tutup tu. So takkanlah dia nak untung apa? Dia nak untung 3% je. I don't think so. Kurang-kurang dia nak untung 5% kan. So bolehlah kita ambil bentuk intraday. Sebab tu hari Isnin tu sebenarnya peluang buat duit untuk orang yang intraday. Sebab orang yang Friday Rose tu, dia nak dapat duit juga. So dia akan push. Jorong-jorong yang Friday Rose, dia akan push harga. So kena alert. Counter Friday yang hari Jumaat punya 52 weeks high kan. Kalau tak boleh cari kat iSaham, screener iSaham 52 high, ataupun ambil je dekat TradingView. Cari mana-mana yang kita berminat, harga yang kita sesuai dengan harga kita ke. So tengok ada volume tak hari Isnin tu. Hari Isnin ada orang minat beli lagi tak. So kita boleh time tu. Ni kalau kata tinggi pacak macam ni, tak, macam mana nak nampak. So ambil dah time frame kecil 5 minit ke. Okay, 5 minit tak nampak sebab dia kecil sangat candle dia tu. 30 minit nampak tak? Okay, 30 minit kita nampak ada support kat sini. Okay, kita tunggu ada tak dia buat support seterusnya. Ada tak dia buat support, ataupun dia nak break up terus kan. Kalau kita yang jenis risk taker, memang boleh masuk terus dengan si siapa? Si Friday Rose lah. Friday Rose memang beli kan. Saya nak tengok satu swing jap. Dia masalah dia ada dekat resistance yang previous ni tak berapa ngam-ngam tak pecah Dia kena pecah atas dia ni. Ni
area net resistance lah. 245-250. Untuk boleh katalah nak beli kan. Hari Isnin pagi-pagi tengok orang nak beli. Still orang nak beli. Orang still push. Kena ingat orang Friday Rules dia ada kat dalam. Orang Friday Rules dia dah ada kat dalam. Okay. Dia nak push harga tu sampai mana. Dia beli lewat petang tau. So mungkin dia akan pergi naik dekat harga 240, 250 tu. Sebab dia pun ambil sikit je. 3 hingga 5%. So saya rasa boleh pergi kat 240 tu kot. 5% kan dia ambil. Kalau breakout, ni orang intraday akan masuk. Orang intraday Isnin pula akan masuk. Tengoklah dia pergi mana kalau dia breakout kat sini. Kalau ikut yang dia punya chart pattern, kenaikan banyak tau. Dia akan naik 40% daripada dia punya breakout tu. Lebih kurang lah. Tak nak ikut pula. Kalau ikut kan 30%. Sebab counter yang macam ni counter high momentum. Dia tak ada resistance dah lepas yang atas ni. Ini paling highest kan. Dia akan jadi counter all time high pula. Betul? Sorry. Saya tak tengok belakang lagi. Itulah tengok template kecil sangat. Nak tengok resistance dia kat mana lagi. Counter downtrend lagi. Sideways baru. GC50 tu high. Ni aku counter dah atas lah. Okay. Alright. Tu ada satu resistance atas dia tu. Hari ni kurang menarik kot Saya pun tengah duk gaji-gaji ni. Kurang menarik dah saya punya review. Sebab sama-sama kita tengah tengok. Tak nampak mana lah. Tak nampak dia punya duduk berehat ke benda-benda. Maksud tapi nak cerita Pritasko semua tu, semua yang counter 52 week high ni kita boleh tumpang pada hari Isnin. Sebab kalau dia ada momentum dia akan naik juga at least 3 atau 5% daripada harga dia tutup hari Jumaat. Kalau dia dah jam lompat tu memang high risk lah. Dia akan jadi previous hari candle. Katalah kalau dia lompat 230 yang harga tertinggi pada hari Jumaat tu akan jadi support. Harga tak boleh bocor support tu. Harga tak boleh bocor support tu. Sehari dia naik tu okey lah. Maksudnya ambil 3 hingga 5% sajalah Sebab orang Friday Rules punya tu dia target 3-5%. Kita janganlah over sebab kita pun intraday. Ni cerita intraday. Kalau ni nak trade hari Isnin saja. Boleh tengok kata 52 high. Study untuk intraday lah. Tanda siap-siap support, resistance semua. Tanda siap-siap. Nampak ada volume masuk je, masuk. Masuk tu kita adalah sama geng dengan orang hari Jumaat. Ni cerita dia berlaku pada hari Isnin je lah peluang. Sebab orang Friday Rules ada sekali. Bukan orang BTST saja, orang Friday Rules pun wujud. Okay, so kita ada ramai lah duit-duit kat situ yang nak pushkan dia pun nak untung juga. Kita tumpang je. Okay, macam tu lah cerita dia. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu orang BTST lah. Friday Rules tu berlaku hari Jumaat je dan dia akan push harga hari Isnin. Itulah cerita dia. Hari Selasa dia dah jual lah. Kita ada masa sehari je untuk trade counter Friday Rules. Kalau yang swing tak kisahlah. Ada orang yang beli hari Jumaat konon-konon Friday Rules. Satu dia jadi swing ni trader sebab nampak memang counter high momentum. Orang Friday Rules juga dia boleh convert jadi swing trader tu. Dia akan target tinggi 50%, 30%. Dia pergi swing sampai 2-3 bulan. Sebab counter tu maintain uptrend je. Tak bocor mid-BB. Tak bocor 20. Tak bocor 50. Right je lah counter. Counter yang 52 week high dia memang counter uptrend. Dia memang akan berada di atas semua line. Kan? Dia berata elok je. So, selagi tak bocor macam ni. Contoh, at least yang harga seminggu dia tak bocor ni. Yang merah tu dia tak bocor. So, boleh ride. Kalau yang kata 2 minggu price pun tak bocor. Sebulan punya price pun tak bocor. Counter tu uptrend. Boleh ride tu yang dia pun boleh ride sampai banyak-banyak ROI tu. Orang Friday Rules lah. Sebab dia ambil counter 52 high tu. Dia memang tak ada resistance. Dia boleh pergi freedom naik atas. Momentum kuat. Jerung semua masuk.
Itu jadi sangat padulah untuk swing juga. Cuma kata orang Friday Rules yang betul-betul ikut disiplin hanyalah ambil pada hari Isnin dan Selasa jual tu. Maksudnya momentum, kalau ada steam momentum hari Isnin, dia akan ride sampai Selasa jual. Kalau hari Isnin dah tamat momentum, tak ada dah orang duk beli, dah sampai situ je orang dah start jual dah, dia akan jual lah. Risiko dia sama. Nak untung 3%, dia rugi 3%. Nak untung 5%, dia punya risiko rugi 5%. Ataupun dia akan ambil support candle pada hari itulah, hari Jumaat candle support, contoh support terdekat hari Isnin, yelah, support terdekat untuk hari Jumaat tu adalah 220. So support hari Isnin pun adalah 220 lah. So bocor 2-3 bit bawah harga 220, dia akan keluar. Macam ni 230 kalau break up, mungkin dia akan TP 255 kalau ada indie lah. Kan, kalau dia ikut indie, sebab kalau ikut cikgu saya lah, dulu dia kata kebanyakan kata dia Chinese dulu, Chinese yang dulu, dia kan banyak duit. Dia tak rajin nak study technical analysis atau apa-apa. Mungkin dia tengok sikit ada news apa-apa kan. Pasal tengok gun je. Ni nombor-nombor gun ni. Maksudnya beli kat sini, jual sini. Beli sini, jual sini. Simple. Dia tak suka complicatedkan diri dia. Lagipun dia dah biasa dengan judi apa semua kan. Yang jenis geng-geng judi ni, dia gamble. So dia tak kisah pun untung rugi. Dia tampak counter tu ada momentum, beli. Tak ada momentum, jual. Tu yang dia nak nombor je. Dia nampak nombor okey, beli 23 sen, jual 25. Beli 21 sen, jual 23. Dia suka yang paling simple dia nampak. Tak ada dia nak kaji ini dah cross, masuk supply demand, elliott wave, apa benda-benda, aras air, stosh aras air, Ichimoku, semua pasang itu. Tak. Paling simple, pecah breakout 21 sen, beli, jual 23 sen. Pecah breakout 23 sen, beli, jual 25 sen. Pecah breakout, tapi sebabkan mereka jual kat area sini, kita kena jual 1 bit bawah harga mereka. Kalau tak, kita kena beratur dengan mereka yang beratus lot, yang berjuta, beratus ribu duit, 50,000, beli blok besar-besar. Kita nak lawan dengan mereka, mesti ada mereka collect mereka dulu. Mereka ambil, kita tak kena ambil. Lepas tu harga jatuh. So kita TP 1 bit daripada harga resisten. Macam 23 sen, TP 225. Nak 25, TP 250. Nak 28 sen, TP 275. Okay. Kalau yang trade based on gun lah. Sebab ni nak cerita right hari Isnin. Lagi counter yang agak murah. Tadi kita tengok, kita tengok mana spring. Spring kan murah. Spring kita dah tengok hari. Ada tak dia buat support? Dan dia break up ni kan. Dia break up resistance ni. Dia ada resistance ni, ngam-ngam ke resistance. Spring, Vitesco, Tenko. Tenko target tinggi saja. Tenko target 64 sen. Sini target dia 64 sen. Volume sentiasa menaik ni. Dia still masuk balik dalam channel uptrend. Dia buat uptrend dah lama. Dia keluar terbabas sikit ni, dia masuk balik. So masuk balik, kalau dia nak pergi mid channel, nampak kosong lah. Bila nak pergi tak tahu. Kalau bocor balik sini, dia akan jadi downtrend turun bawah Dia boleh jadi sampai 505. Kalau jatuh lagi 505, dia pergi 440, dah jadi downtrend lah. Bye bye. So kena hati-hati lah. Dia turun hari tu, terbabas tu dekat area 540 550. Tak sampai sini. Okay, tengoklah kalau dia nak pergi mid channel tu. Sebab dia overall channel uptrend. Tenko menarik. Sebab tu kena alert dengan sektor apa tengah trending tau. Kan kita tengok macam energy tu nampak dia cantik. Okay, apa-apa lah. Hack ni kalau kata dia dah reverse balik, kita tengok.
Sebab dia punya KLCI menarik tau. Alamak, kucing saya datang. Kucing saya nak masuk rumah lah. Nak masuk bilik lah. Ini saya nak cerita pasal, alamak, Mak Machiavelli Saya tak tahulah macam mana nak Mak Machiavelli kan. Mak Machiavelli. Apa-apalah. Ni ada BCP tau. Dia bulatan satu-satu macam ni. Dulu lukis. Dia macam ni. Macam ni. Nampak? Dia bulatan tu makin kecil, break up. Boom. Tapi dia punya buy tu bukan kat situ kan. Dia buy. Masalah semua orang game buy ni, orang game buy on return. Buy, dia break up, dia naik, turun ni baru beli. Tapi mestilah counter tu dah break up dululah. Syarat dia kena break up ni lah. Dan nampak potential nak break up. Nampak sangat potential nak break up dia tu. Tapi jangan kalau kata dia tak berjaya break up, dia akan cari balik sini lah. Kan, ni tempat dia support tu. Dia cari balik apa benda ni. Harga berapa? 144 tu kan. Ni kalau dia break up, dia boleh pergi. Ni, previous dia pergi kat sini. 148 1489 kan. Indeks kita sangat menarik sekarang ni. Tapi dia kena break up lah. Dia buat BCP. Teknik tu lah. Machiavelli kan Machiavelli dah. Machiavelli kan Machiavelli Machiavelli. Alah, trader yang berjaya lepas 6-10 tahun tu, dia fail je. Sepanjang 10 tahun, lepas 10 tahun tu dia memang dah berjaya dengan jayanya. Dia jumpa teknik ni dalam trading dia. Tapi memang counter yang breakout lah. Counter yang breakout dan uptrend lah. Obviously lah. Kalau dia buat shape macam ni, memang dia masuk lah. Naik pecah tu, ni beli. Dia kena breakout. Dia makin, syarat dia makin kecil dia punya tu. Dia turun makin kecil lah. Dia turun kan. Dia buat retracement. Retracement dia makin kecil. Kalau breakout dia pergi jauh lah. Kita punya index ni nampak macam tu. So positif, next week akan naik. Tapi kalau dia breakout lah, cerita dia. Kalau tak breakout jatuh balik, satu hal merah balik. Saya tak rasa dia nak merah balik. Sebab apa? Dah nak habis tahun dah. Selalunya nak habis tahun, dia akan tutup. Nampak cantik je. Berlakon kuat dan nampakkan bursa cantik. Indeks nampak cantik. Lepas tu lagi, company pun habis window dressing kan. Window dressing tu dia nak nampak dia punya financial apa semua tu berjaya dengan jayanya. Company berjaya. Apa benda. Padahal tak pun kan. Dia nak bagi cantikkan dia punya account tu lah. Nampak cantik. So nak nampak cantik kena hijau lah. So bila nampak banyak hijau, banyaklah peluang kita buat duit. So alert siapa yang trending. Macam minggu lepas healthcare trending, masuk. Saya masuk counter healthcare dah trending. Takkan tak ambil peluang. Jadi naik banyak. Kalau katalah besi kan, game besi pula naik, kita masuk counter besi pula. Walaupun kita tak kaji pada hari ni. Setakat ni tak kaji pasal besi kan. Belum lagi. Andai kata carilah berapa counter besi kan. Yang dah ni sebab PA makin kita nampak cross up. Alamak. Okay, saya dah kena panggil. Sekejap. Ada orang panggil. So, sampai sini dulu cerita dia. Nanti saya sambung ke macam mana ke, tak tahu. Dah berapa jam dah ni pun. Hari ni sorry tak berapa menarik dengan saya punya. Nak kata counter yang orang boleh aim tu kan. Kalau tak kita aim counter ni adalah saya tak aim sebab saya nak cerita proses macam mana counter tu boleh naik turun, macam mana kita nak masuk, penceritaan. Dia macam review counter, macam cara nak entry, cara nak target price, cara nak manage harga tu kan, risk and reward, manage kita punya duit lah sebenarnya. Macam mana kita nak win, target berapa persen, 3% kalau kita intraday ataupun kita Friday rules, ataupun 5% every week. So by end of month kita ada 20%. So kita adalah orang yang konsisten winning the trade kan. Walaupun bukanlah besar kita punya winning tu, tapi kita win. Daripada kita kejap untuk 10%, the next day kita rugi 5%, lepas tu kita rugi lagi 20% ke. Tak tahulah kalau orang tak jenis kat loss. Bagi saya maksimum boleh tahan 10%. Kalau dah lebih, kena keluar.
bagi saya. Tapi kalau ada orang yang jenis swing ROI tinggi tu, dia selagi trend atas BB, ada yang selagi dia duduk atas M50 dia ride tau, tak bocor. Walaupun dah bocor mingguan, dah bocor harga mingguan, dah bocor seminggu kan, harga seminggu tu dah bocor, harga sebulan dah bocor, dia tak keluar. Dia tunggu yang 6 bulan tu, dia tunggu M50, dia tunggu. Yalah, M50 kan dia ikutkan average 50 hari lah, so 3 bulan lah kan. Oh sorry, 3 bulan. 50 tu 3 bulan. 100 je tu saya silap, minta maaf So maksudnya selagi M50 tak bocor, dia right ada. Dan dia dapat banyak persen, beratus beribu persen ROI. Yang mereka beli bila uptrend, yang selalunya beli kebanyakan counter Friday rules lah. So 52 high. Okey lah. Sampai sini saja. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Tolong ajak kawan-kawan sikit main dekat di GBS tu, bagi meriah sikit. Dan saya punya YouTube, minta tolong support. Kita jumpa lagi nanti, insyaAllah kita sampai ke ilmu lain pula. Kalau counter kita try review counter lain ke, tengok macam mana, ikut kesempatan. Sebab ini kalut sikit lah, tu jadi berterabur tu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.